Selamat pagi pelajar-pelajar. Jadi hari ini kita sambung Okey, masih bab 3 tapi nak berakhir sudah Jadi muka surat 84 Muka surat 84. Okey, kita tengok dua soalan untuk latihan pengukuhan Jadi kita tengok soalan pertama. Okey, satu jadi taburan Okey, maklumat taburan tata diberi. Lepas tu ada jadual, soalan beri jadual. Lepas tu C dengan D, A, B, C, D 4 soalan. Okey. Jadi lukis histogram. Lukis histogram, jadi ingat balik apakah maklumat yang kena diperlu oleh histogram. Masih ingat ada 3 cara lukis histogram. Satu pakai serang keras, satu pakai titik tengah untuk pasi S. Y ialah pakai kegelapan. Dan satu lagi pasi S, serang keras, titik tengah dengan sepadang atas. Jadi jadual ini ada maklumat untuk serang keras, titik tengah, jadi sudah cukup lah untuk histogram. Lepas tu soalan ada cari min. Min ingat masih ingat rumus bagi min, kegelapan darah dengan titik tengah. Okey, jadi maklumat semua cukup Maklumat semua cukup, jadi kamu tak perlu lagi tambah jadual di tepi tak perlu. Kalau maklumat tidak cukup, contoh dia cakap lukis okif. Contoh soalan cakap lukis okif. Lukis okif kita kena pakai sempatan atas, betul? Pakai sempatan atas untuk lukis okif. Jadi maksudnya jadual ini maklumat tidak cukup. Kalau jadual ini maklumat tidak cukup, jadi terpaksa kamu tambah lagi ruang tambah lagi ruang di tepi untuk cari sempatan atas. Jika maklumat tidak cukup boleh buat macam ini. Kadang-kadang masa ujian dia memang sangat tricky Okey, dia sengaja nak tipukan kamu, dia sengaja beri maklumat tidak cukup pada jadual. Jadi dia nak uji kamu sama ada kamu akan sendiri buat maklumat yang baru atau tidak. Okey, sangat tricky masa ujian. Memang mereka akan keluar soalan macam ini sebelum ini. Jadi soalan ini dia memang nak senangkan kamu. Jadi semua maklumat soal lengkap dan lukis histogram senang. Jadi kita tengok soalan A. Hitungkan jumlah bagi taburan tata itu. Jadi masih ingat rumus bagi jumlah Kalau ikut rumus ini jumlah dia ialah titik tengah kelas terakhir tolak titik tengah kelas pertama. Maksudnya ikut jadual ini titik tengah kelas terakhir tolak dengan titik tengah kelas pertama. Tapi oleh sebab soalan ini A dia jumlah dia wujud di soalan A, maksudnya 10 soalan jadual. Kalau 10 soalan jadual, jadi kalau kamu nak pakai rumus itu, iaitu titik tengah kelas terakhir tolak dengan titik tengah kelas pertama, tidak boleh lagi pakai Maksudnya kamu kena pakai rumus yang lain Jadi bagi data yang tak terkumpul ini, perlu lagi kumpul di jadual. Jadi macam mana cari jumlah dia? Sangat senang Okey, 10 ini kamu pun sudah belajar. Jadi rumus dia ialah jumlah okey, sama dengan nilai terbesar. Nilai terbesar tolak nilai terkecil. Okey. Okey. Nilai terbesar tolak dengan nilai terkecil. Maksudnya di sini kita cari nilai mana satu nilai terbesar, mana satu nilai terkecil untuk tolak. Boleh? Dan daripada jadual ini kamu sudah tahu okey, nilai terbesar ya berapa dan nilai terkecil ya berapa. Jadi kamu tidak boleh pakai rumus yang tadi cikgu sudah tunjuk yang untuk titik tengah kelas terakhir tolak titik tengah kelas pertama. Okey, tidak boleh pakai sebab kamu belum lagi jawab B. Kamu mesti jawab A tu. Jadi kalau ikut jawab A, ikut rumus yang data yang tak terkumpul Okey, ini yang data belum kumpul lagi Jadi pakai nilai terbesar tolak nilai terkecil. Okey, boleh faham? Jadi melalui soalan ini kamu boleh cari nilai terbesar dan nilai terkecil. Okey, kalau kamu tengok okey, nilai terkecil okey ialah 20, betul? Okey, nilai terkecil 20. Sini pun tulis sebenarnya nilai paling kecil 20 dan nilai terbesar ialah 40. Kamu boleh tengok 48 saya rasa. Tengok ada nilai yang paling lebih besar daripada 48, tak ada. Jadi maksudnya nilai terbesar ialah 48, nilai terkecil ialah 20. Jadi kamu tulis nilai terbesar 48 tolak dengan 20. Okey, jadi tekan kalkulator kamu dapati bahawa jawapan ialah 28. Okey, ini jawapan dia untuk jumlah. Okey, seterusnya kita jawab B Okey, kita jawab B. Okey, saya alihkan buku dulu. Senang sikit.
Oke, untuk kita jawab B ya. Jadi jadwal jika sudah saling untuk jima masa. Jika sudah saling sebelah-belah sama. Jadi macam mana jawab? Sangat senang Oke. Kalau bagi pelajar yang kurang pandai untuk isi ini dulu Kalau bagi pelajar kurang pandai kamu boleh guna jari kira sebelum cikgu ajar lah. Oke, yang itu 20 sampai 24 berapa kamu boleh kira? 20 satu jari 20, 21, 22, 23, 24. Jadi 5 jari ya. Dan ini pun 5 jari juga. 25, 26, 27, 28, 29, 5 jari, betul? Jadi maksudnya kamu sini boleh bermula dengan 30, oke? Oke, 30. Sebab 29 di sini ya, jadi seterusnya sambung 30. 30 kamu guna jari kira 30, 31, 32, 33, 34 maksudnya sampai 34. Oke, boleh guna jari kira. Kalau bagi pelajar yang lebih sangat pandai, jadi kamu tahu trend dia, tengok 24, 29, 34, jadi kamu boleh terus tulis jawapan. Ataupun kamu boleh guna kalkulator kira. Contoh kamu boleh kira ini beja berapa, oke? 25 tolak 20, oke, beja 5 juga, betul? Beja 5 juga. Jadi maksudnya sini kamu tambah 5, sini pun tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5. Sebab mereka beja 5, ataupun sini pun sama. 29 tolak 24. Mereka pun beja 5 juga, ada nampak? Maksudnya ini tambah 5, tambah 5 lah. Oke, senang Jadi seterusnya 34, seterusnya boleh sampai 35. Oke, jadi 34 kamu boleh tambah 5. Oke, sebab beja mereka 5. Oke, ialah 39. Oke. Ini tambah 5, bukan pakai ini Kalau kamu ini pakai tambah 5 dia akan jadi 40, salah. Sebab itu kamu sendiri carilah mana satu langkah kamu suka, kamu boleh guna jari kira, kamu boleh guna kalkulator kira. Oke. Untuk senang pakai satu cara sudah cukup sebab mana-mana cara pun boleh pakai Jadi 39 seterusnya sampai 40. Jadi 40 jadi 39 tambah 5, jawapan ialah 4. Boleh pakai ini tambah 5 Oke. Jadi 45 seterusnya sambung 45 sama juga 44 tambah lagi 5. Jawapan ialah 49. Boleh faham? Kalau kamu guna jari kira pun boleh Oke, kamu kira 35, 36, 37, 38, 39, 5 jari. 39. Boleh? Oke, jadi kira kegelapan. Oke. Kira kegelapan. Sebelum ini saya sudah ajar kamu boleh pakai. Oke, boleh pakai itu bentuk yang berlain, boleh pakai pelatang, pangkal, betul, segitiga untuk kira bilangan. Kegelapan menunjukkan bilangan. Oke, hari ini saya nak ajar kamu satu cara lagi yang lain. Untuk kira kegelapan, kamu tengok sendiri, tengok mana satu cara kamu suka, pakai satu cara sudah cukup. Tak perlu banyak Jadi kita tengok 20 sampai 24. Kita tengok sini 20 sampai 24. Oke, 21 ada betul. Jadi 21 ada, jadi kamu letak 1 di sini Oke. Oke, ada 21. 25 tidak boleh sebab dia sampai 24. Oke, sini ada 23. Jadi letak 1 lagi. Oke, 29 tidak boleh. 28, 29 tidak boleh. 34, 26 tidak boleh sebab dia sampai 24 20 ada betul. Jadi letak 1 lagi. 20 ada lagi betul. 1 lagi. Maksudnya satu baris demi satu baris kamu tengok lebih baik Oke, tidak akan mengalami kehilangan kamu tak nampak. 24 ada nampak. Maksudnya ini ada 5 sudah. 1, 2, 3, 4, 5. 5 maksudnya pakai garis itu 5. Oke, 24. Lepas itu ada lagi 28 tidak boleh. 27, 25 tidak boleh. Jadi maksudnya di sini kegelapan berapa? Kamu kena tulis 5. Ini hanya tolong kamu kira tapi kamu kena tulis bilangan juga. Oke, kita coba lagi satu lagi. 25 sampai 29. Oke. 25. Tengok baris pertama 25 ada 1. Oke. Ini 23 tadi sudah. Jadi kita tengok 25 sampai 29 Jadi tak ada. Jadi 29 ada 1.
tua 8 dengan tua 9 ada 2. Okey. Tua 6 ada, tua 6. Soal 5. Okey. Tua 6 ada, 6. Tua 8 ada, 7. Okey, tua 7 ada dengan tua 5. Jadi tua lagi ya, 1 tua. Jadi berapa di sini? 9. Boleh faham? Okey, seterusnya kita tengok 30 sampai 34. 30 sampai 34. Okey. Tengok ini tak ada. 30 sampai 31 ada, 1. Okey. Tak ada. Tak ada. Ada 34, betul? 2. 3, betul? 3. 3, 1. Ada 31. Jadi 4. 3, 4 ada. Jadi 5. 3, 1 ada. 6. 3, 2 ada. Jadi 7. Jadi kamu tulis 7. Boleh faham? Jadi kamu buat sama untuk yang seterusnya. Kamu cuba sendiri ya. Okey, jadi tadi untuk jima masa, jadi cikgu sudah kira. Jadi kamu boleh buat semakan. Sama ada jawapan kamu sama dan cikgu ada tidak sama. Jadi inilah 4, 2, 3. Jadi kamu boleh buat semakan lagi ya. Sebab soalan ini dia cakap semua berapa orang? 30 orang. 30 orang. Jadi kamu boleh tambah semua. Sama ada jawab betul atau tidak. Jadi 5 tambah 9 tambah 7 tambah 4 tambah 2 tambah 3. Okey, tambah 3. Jadi jawapannya lah 30. Betul lah. Maksudnya tak jadi masalah lah. Okey. Jadi ini ialah salah satu cara untuk tolong kamu cari kegelapan. Ataupun kamu boleh sama dengan cikgu, kamu buat itu simbol segitiga belakang pangkal. Suka hati ya. Jadi kamu hafal satu cara sudah cukup. Kamu tengok mana satu cara sesuai dengan kamu. Jadi seterusnya cari titik tengah. Masih ingat rumus bagi titik tengah? Okey, hak bawah campur dengan hak atas, bagi dengan tua. Okey. Saya sudah cakap titik tengah dan sepetak atas rumus kamu kena hafal supaya tidak keliru dengan pengiraan mereka. Jadi bagi 2. Ingat tambah dulu Tambah dulu baru bahagi 2. Jadi 20 tambah 24 bahagi dengan 2. Jadi jawapan ialah 22. Boleh? Okey, sama juga ini ya. Jadi 25 tambah 29 bagi 2. Hak atas tambah hak bawah bagi 2. Jadi 25 tambah 29 bagi dengan 2. Okey, jawapan 27. Okey, cara yang sama untuk cari seterusnya. Okey, jadi untuk jima masa, jadi cikgu sudah tulis jawapan kamu boleh buat semakan sama ada betul atau salah. Jadi rumus sama jadi 32, 37, 42, 47. Jadi sampai sini jadual ini sudah lengkap. Okey. Biasanya markah macam mana beri ya. Biasanya ini ada satu markah, jumlah jadi okey, maka dalam jadual ini terpulang. Okey, kadang-kadang dia beri 3, kadang-kadang dia beri 4. Biasanya macam mana dia beri ya. Ini semua betul satu markah, ini semua betul satu markah, ini semua betul satu markah. Boleh faham? Biasanya di mana ada beri 1, 2, 3 markah. Jadi kalau dia beri 4 markah, mana ada 2 markah? Biasanya kegelapan dia ada 2 markah. Maksudnya ini 1 markah, 2 markah, 1 markah. Macam ini ya. Itu pulang ke soalan macam mana dia nak akhirkan markah itulah. Jadi, maksudnya jadual minimum 3, maksimum 4. Okey, biasanya macam ini. Okey. Jadi soalan C. Letakkan kelas mode senang. Okey. Kelas mode C. Okey, masih ingat kelas mode? Macam mana cari kelas mode? Kelas mode ialah cari kegelapan yang paling tinggi. Betul? Kalau ikut jadual ni, kegelapan yang paling tinggi ialah 9. Tapi kamu bukan tulis 9 kamu tulis kelas dia, serang kelas dia. Maksudnya ini ialah 25 sampai 29. Okey, jawapan ini ya. Soal lengkap satu markah. Biasanya kelas mode pun satu markah. Sebab dia tidak menepatkan pengiraan. Jadi C2. C2. Hitungkan min jadi cari min. Okey. Harap kamu masih ingat rumus bagi min okey. Kalau lupa kamu boleh rujuk buku test kamu muka soal 83 dia ada tulis hasil tambah kegelapan tala dan titik tengah bagi dan jumlah kegelapan. Okey. Mesti hafal masa ujian dia tidak beri rumus jadi kamu mesti hafal.
Jadi kegelapan darah dengan titik tengah. Maksudnya kalau sini kamu salah satu salah, C2 pun akan salah dan mungkin kelas mod pun akan salah. Okey. Jadi mesti hati-hati ya, terutama kamu kira kegelapan dan titik tengah. Mesti hati-hati sebab tua ni akan tolong kamu bahagian C untuk ambil markah. Jadi mesti berhati-hati ya. Jadi 5 darab 22 tambah 9 darab 27 tambah lagi 7 darab 32 tambah lagi 4 darab 37 tambah lagi 2 darab 42. Ini mesti tulis walaupun ada yang belajar sangat pandai dia terus tekan kalkulator boleh dapat jawapan, tapi mesti tulis sebab langkah ada maka cuma kegelapan 30 tadi kita sudah tekan. Okey, biasanya soalan min 3 markah. Jadi macam mana dapat 3 markah? Ini kamu tulis semua dengan betul, 1 markah. Lepas tu jawapan akhir 1 markah. Okey, jadi mesti ini yang mesti tulis keluar, mesti tulis betul. Jadi ada betul 5, 6. Okey, semua lengkap. Jadi tekan kalkulator. Okey, saya letak macam ni lebih senang. Saya tekan kalkulator. Okey, jadi kurungan 5 darab 22 tambah 9 darab 27 tambah lagi tekan sekaligus kurungan 7 darab 32 tambah lagi kurungan 4 darab 37. Jangan tekan salah. Okey, tambah lagi kurungan 2 darab 42 tambah lagi buka kurungan 3 darab 47. Okey, jadi jawapan ialah 950 950. Okey, 950 bagi 30. Okey, jadi jawapan akhir sudah keluar. Terus bahagi 30. Okey, jawapan pecahan jadi kamu boleh letak tekan titik perpuluhan 31 bagi 2 tempat perpuluhan 31.66, tapi ini ialah 6 jadi boleh pindah satu ke depan jadi 31.67. Kalau dia panggil tempat perpuluhan biasanya kita bagi 2 tempat perpuluhan yang terakhir okey, ataupun pecahan macam tadi pun boleh tak jadi masalah. Okey, kita pergi ke soalan. Okey, soalan D terakhir. Okey, lukis graf histogram. Jadi kita tengok skala mengukur pasti S, biasa kita tak tengok sebab kita tahu histogram kita boleh pakai selang keras ataupun titik tengah. Jadi skala biasa kita tak tengok lah. Jadi yang kita nak tengok ialah mencancang. Okey, skala dua siang kepada seorang. Maksudnya pakai sifil 1 lah. Okey, maksud ingat semalam yang cikgu sudah ajar pakai sifil. Okey, harap kamu masih ingat Hari itu cikgu ada cakap kan. Nah, ini 4 skala, 2 siang kepada 2 unit, 2 siang kepada 1 unit. Dan soalan ini dia pakai ini 2 siang kepada 1 unit. Maksudnya satu peta kecil mewakili 0.1 unit. Okey, skala ini mesti hafal Jadi kita lukis graf Okey, ini adalah soalan histogram Jadi kamu kena cari kegelapan kosong sebelum kelas dan selepas kelas terakhir tak perlu histogram tak perlu cari. Hafal Kalau poligon kegelapan mesti cari kegelapan kosong sebelum dan selepas. Kalau okif mesti cari kegelapan kosong sebelum. Histogram tak perlu buat apa-apa. Okey, jadi ingat hafal skala tadi 2 siang kepada seorang. Maksudnya pakai sifil 1. Seperti yang biasa, sediakan kertas graf Okey, sediakan kertas graf selang 2 cm untuk lukis pasti S. Buat seperti biasa Okey, ini ialah selang 2 cm cari Jadi lukis ini pasti S. Jadi letak umur tahun sebab tadi soalan ialah umur dan tahun betul. Jadi, kamu tulis umur tahun. Sama juga seterusnya. Okey, selang 2 cm untuk lukis pasti Y Okey. Saya rasa sini sudah cukup lah. Okey. Sebab dia paling tinggi pun 9 saja, betul? Jadi tak perlu sangat tinggi. Jadi ini ialah Y. Okey. Jadi sini tulis kegelapan Ingat kalau okif ialah guna kegelapan longgokan
Jadi di mana mereka yang bersilang sini mesti letak kosongan. Ingat, jadi tua cm ke bawah 1. Jadi 1. Tua paling tinggi ialah okey, tua cm 1 sebab dia pakai sifir 1. Jadi paling tinggi sampai 9 sebab soalan kamu sampai 9. Okey, selang 2 cm ingat. 5 6 7 8 9 okey, cukup Jadi kita tengok soalan pertama kegelapan 5. Jadi biasanya histogram saya akan selang 2 cm untuk bar yang pertama. Okey, kalau akhirnya tidak cukup contoh kalau bar terlalu panjang tidak cukup, jadi kamu boleh selang okey, 5 petak baru bar pertama. Tapi ingat saiz bar mesti sama, iaitu 2 cm. Tepat ini kamu boleh adjust sama ada 2 cm baru bar pertama ataupun 5 petak kamu boleh lukis bar pertama. Tapi kalau bagi cikgu memang selang 2 cm dululah untuk bar yang pertama. Sebab dia hanya 6 bar memang cukup. Kalau ikut soalan dia 6 bar saja memang cukup Jadi ingat pertama 5, jadi cari 5. Lepas tu saiz bar dia mesti 2 cm. Ingat mesti 2 cm. Jadi bar pertama sudah lengkap. Jadi bar yang kedua ialah berapa? 9 yang itu paling tinggi punya. Ada pelajar cakap, cikgu saya sini tulis lebih bolehkah sampai 10? Boleh tak jadi masalah. Okey, boleh lebih tapi jangan kurang jangan kurang. Contoh dia sampai 9 tapi kamu tulis sampai 8, memang akan potong markah, tidak boleh. Maksudnya kamu boleh tulis lebih tapi tidak boleh tulis kurang ingat. Okey, 9 bar kedua soal lengkap. Okey, 7. Okey, bar yang ketiga tu ingat 2 cm 7 di sini. Okey, jadi buat sama untuk bar yang seterusnya. Okey, jadi cikgu nak cima masa, jadi cikgu sudah buat semua bar yang sudah lengkap. Jadi 4, 3, 2. Jadi yang paling penting yang terakhir sini, jangan lupa sini tengah-tengah tulis Jadi kamu boleh tulis selang keras ataupun titik tengah. Okey, mana-mana kamu boleh pilih Jadi cikgu pilih titik tengah lah. Okey, jadi 22. Okey, 22. Okey, 27. Okey, 32. 37. Okey, cikgu pilih titik tengah. Kalau kamu pilih selang keras pun boleh 42 dengan 47. Sampai sini barulah dikira graf histogram sudah lengkap boleh. Okey. Okey, seterusnya kita sambung soalan 2. Okey, soalan 2, jadi jadual kegelapan longgokan maksudnya mesti ada lukis okif, betul? Jadi B, A lengkap jadual, B lukis okif, dan C anggaran median. Okey, macam soalan sebelumnya sama. Okey, soalan uji diri 4 soalan 1 sama. Okey, jadi kita tengok soalan 2. Jadi lengkapkan jadual. Jadi untuk cima masa, jadi cikgu sudah lukis keluar untuk jadual ini sama dengan soalan 2 tadi Jadi sepadan atas kita cari sepadan atas sebab ini lebih susah sikit. Jadi kita cari sepadan atas dulu sebab sepadan atas lebih senang Ingat macam mana cari sepadan atas, maksud ingat guna hak atas ingat hak untuk kelas ini kelas pertama ini mesti guna hak atas dia dulu. Lepas tu tambah lagi hak bawah kelas seterusnya. Maksudnya di sini ialah 44 tambah 45. Saya rasa ini tak jadi masalah untuk kamu Jadi bahagi dengan 2. Jadi tekan kalkulator. Ingat 3 kali tambah dulu bahagi dengan 2. Jadi jawapan titik perpuluhan ingat mesti titik perpuluhan. Jadi 44,5. Okey, cikgu lupa cakap tengok maklumat cukup atau tidak Jadi lukis okif, cikgu saya cakap lukis okif mesti guna sepadan atas untuk pasti mengufuk dan guna kegelapan longgokan untuk pasti mencancang, itu pasti Y Okey, jadi kena cari titik tengah. Tak perlu sebab soalan tidak cari min jadi tak perlu lagi kamu tambah jadual cari titik tengah. Kecuali soalan ada macam dia cari min. Kalau soalan di sini ada cari min,
Jadi di tepi sini kamu akan tambah lagi ya, satu koreng untuk titik tengah. Okey, boleh faham? Boleh faham kan? Jadi jadual ini sudah cukup maklumat, sebab maklumat yang kita nak ialah sebentar atas dan kekerapan longgokan saja. Jadi ini maklumat yang kita nak. Okey. Dan seterusnya, okey, kita pada lagi sebentar atas Jadi kalau kelas yang kedua ini, ingat kamu mesti fikir mesti hak atas tambah lagi hak bawah kelas selepas dia. Jadi maksudnya 54 tambah 55 bagi dengan 2. Okey. Jadi 55 tambah 54 tambah dulu baru kamu bagi 2. Jadi jawapan titik perpuluhan 54,5. Boleh? Okey, saya tunjuk satu lagi untuk kamu lebih faham Jadi kita pilih kelas ini 75 sampai 84 kita pilih kelas ini. Jadi kita nak cari sebentar atas dia, ingat mesti guna hak atas, mesti hak atas tambah dengan hak bawah kelas selepas dia. Jadi ini jangan tulis salah, jangan tulis sampai ini tulis sini 75 sampai 84. Jadi 84 tambah 85 bahagi dengan 2. Okey. Biasanya pelajar kesilapan ialah dia akan tulis di sini, di bawah sini salah. Kalau kamu nak cari sebentar atas kelas itu, mesti guna hak atas dia tambah dengan hak bawah kelas selepas dia. Okey. Jadi 84 tambah 85 tambah dulu, lepas tu bagi 2. Ini jawapan ialah 84,5. Okey, jadi buat langkah yang sama untuk kelas 4 kelas lagi Jadi untuk jima masa, jadi jika soal lengkap sebentar atas dia, jadi kamu boleh semak jawapan dia sama dengan jawapan kamu atau tidak. Okey, langkah yang seterusnya yang lebih susah ialah ini kekerapan. Okey, soalan ini kalau kamu perhatikan soalan yang diberi dia tidak beri ini taburan. Jadi macam mana kita nak kira bilangan? Seperti hanya beri jawapan untuk kekerapan longgokan Jadi kalau kamu masih ingat video lepas yang kita bincang untuk macam mana kita cari kekerapan longgokan, masih ingat kita pakai Z cara Z betul? Okey, ini tambah ini baru jawapan ini pakai Z. Okey, 6 tambah 7 13. Ada nampak? Lepas tu 13 tambah 9 22. Jadi pakai macam bentuk Z Jadi kamu pun boleh buat macam ini. Kamu boleh tulis dulu. Okey, supaya kamu lebih faham. Okey, buat panah. Okey. Apakah jawapan? Kalau kamu perhatikan pertama memang sama. Okey, pertama memang sama. Mesti bermula dengan kosong Saya sudah cakap kalau okif mesti bermula dengan kekerapan kosong. Okey. Kalau kamu nampak sini kosong, maksudnya pertama sini mesti kosong, sebab jawapan sini memang tak lepas sini pertama, jadi maksudnya ini kosong. Okey. Jadi maksudnya kamu tak perlu lagi cari kekerapan kosong sebelumnya. Okey, hari itu video saya sudah cakap kalau soalan tidak beri kekerapan kosong, kamu mesti cari kekerapan kosong sebelum dia. Okey. Kalau soalan dia sudah beri kamu kosong, jadi kamu tak perlu lagi susah payah nak cari kosong, balik lagi kekerapan kosong lagi sebelumnya. Tak perlu lagi Saya hari itu kalau kamu impas kembali video yang lepas itu saya sudah cakap kalau soalan tak beri kekerapan kosong, kamu mesti cari kosong sebelum dia. Kalau soalan beri, tak perlu cari. Okey. Seperti ada dua jenis tangnya. Jadi pertama kamu memang tahu dia soal kosong. Jadi kamu fikir kosong tambah nombor apa? Dia akan menjadi 4 kamu mesti fikir macam bentuk Z Lepas tu 4 tambah nombor apa boleh menjadi 14. Okey. 4 tambah nombor apa akan menjadi 31. Okey. 31 tambah nombor apa akan menjadi 37. Sama juga 37 tambah nombor apa akan menjadi 39. Macam bentuk Z macam hari itu. Okey, kita tambah. Okey. Dan 39 tambah nombor apa akan menjadi 41. Bentuk macam inilah. Okey, boleh faham? Jadi ini kita pakai tambah. Okey, ada nampak kita pakai tambah sebab kita cari kekerapan longgokan. Tapi sini soalan ini dia bagi kekerapan longgokan, dia suruh kamu cari kekerapan. Jadi ini kita pakai tambah. Jadi kita cari terbalik, kita kena pakai tolak. Jadi macam mana cari tolak
Ini sangat senang. 40 tolak 39, jadi jawapan ialah 1. Kamu boleh tekan kalkulator, maksudnya pakai ini ya. 40 tolak 39, jadi 1. Jadi kamu fikir balik. 39 tambah 1, jawapan ialah 40. Okey, jawapan balik lagi ya. Maksudnya 39 tambah 1, jawapan 40. Boleh faham? Kalau kita cari kekerapan longgokan, sepatutnya kita kena pakai tambah. Tapi oleh sebab sekarang kita cari balik, cara terbalik, jadi mesti pakai tolak. Supaya kamu boleh dapat jawapan yang betul. Boleh faham? Sama juga kelas ini ya. Kamu pakai 39 tolak 37, jadi jawapan tekan kalkulator ialah 2. Okey? Maksudnya kekerapan di sini ialah 2. Okey? Jadi kamu semak ini semak ini ialah semak. Jadi 37 tambah 2 sama dengan 39. Tengok jawapan sama. Anda nampak jawapan ini adalah sama. Jadi kalau jawapan ini sama, maksudnya ini 2 ialah betul. Jadi sama juga 37 tolak 31. Jadi tekan kalkulator, ini kekerapan ialah 6. Boleh? 6. Jadi kamu semak 31 tambah 6. Jadi jawapan tekan kalkulator 37. Sama. Maksudnya 6 sini betul. Okey. Jadi cari balik lagi 31 tolak 14. Okey. Ini kamu boleh tekan kalkulator sebab nombor dia beza jawapannya. Jawapan ialah 17. Boleh? Ini kamu boleh semak sama. Jadi 14 tolak 4, jadi jawapan ialah 10. Okey, lepas tu ini 4 tolak 0 sama dengan 4. Jadi tambah memang 0 lah, sama. Okey. Jadi kamu boleh semak kekerapan longgokan. Okey, 0 tambah 4. Okey, 0 tambah 4, jawapan memang 4. Okey, sama jawapan dia. Okey, 4 tambah 14. Sorry 10 Okay, saya tengok salah. Sini saya 10 4 tambah 10 jadi 14. Sama jawapan. Jadi 14 tambah 17, jawapan ialah 31. Okey, sama kamu boleh semak sendiri. Sebab itu 10 ini ya. Tengok kita langkah soalan yang sebelumnya. Okey, ada nampak 0 tambah 2 jadi 0 tambah 2, jawapan ialah 2. 2 tambah 4 jadi 6. Sama, 0 tambah 4, 4. 4 tambah 10, 14. Kamu boleh semak lah. 14 tambah 17, 31. Okey, sama. Kalau kamu semak-semak jawapan sama, memang kekerapan sini betul lah, terjadi masalah. Hanya kita cari kekerapan, jadi kita ingat mesti pakai kekerapan longgokan itu, tolak kekerapan longgokan yang atas itu. Okey, baru kamu dapat jawapan kekerapan. Boleh faham? Jadi soal lengkap. Okey, sudah lengkap. Jadi sama juga. Okey, ini biasanya 3 markah lah, sebatas atas 1 markah. Dan kekerapan, sebab ini kekerapan lebih susah, okay, jadi dia akan beri 2 markah. Jadi B, lukis graf. B, lukis graf O'Keeffe. Okey, kamu tengok skala dia mengufuk, kita tengok aja, kita tengok mencang-cang. Tuasen kepada 5 orang peserta, maksudnya dia pakai sifil mana? Pakai sifil ini ya, tuasen kepada 5 unit. Maksudnya satu peta kecil 0.5 unit, 2 peta kecil ialah 1 unit. Okey, pakai skala ini ya, sebab dia sifil 5. Sebab dia sudah cakap tuasen kepada 5 orang untuk pasti mencang-cang. Okey, tapi ini ialah O'Keeffe kan. Jadi O'Keeffe biasanya kita okey, spesimen kekerapan longgokan sampai 40 maksudnya kita sampai 40 sudah cukup lah. Okey, jadi kita lukis graf. Seperti yang biasa, selang. Okey, selang 2 cm. Okey, selang 2 cm jadi untuk pasti Y. Dan sama juga selang 2 cm untuk pasti F, pasti S. Okey, ini tak perlu saya cakap banyak lagi, harap kamu sudah mahir. Jadi ini Y mesti guna kekerapan longgokan. Ingat, dia tidak sama dengan histogram dengan poligon kekerapan. Kalau histogram dan poligon kekerapan mereka pakai kekerapan, tapi O'Keeffe mesti pakai kekerapan longgokan. Okey, ingat.
Oke, sama juga selang 2 cm untuk pasi S. Dan soalan ini ialah masa saat, betul? Tulis S di sini ya. Dan soalan ini ialah masa saat, jadi kamu boleh tulis masa saat. Dan ingat, di tempat yang mereka bersilang mesti letak kosong. Dan kita bermula dengan skala pasi Y dulu. Tadi saya cakap 2 cm ialah 5 unit, jadi sifil 5, 5, 10, 15, 20, 25. Sebab itu sifil kamu mesti mahir ya. Sekurang-kurang kamu mesti mahir sifil 1, 2, 5 dan 10 ya. 35, 40. Okey, ada yang mungkin pelajar tanya cikgu saya boleh lebih kan? Boleh ya, tak jadi masalah. Saya cakap boleh lebih tapi jangan kurang ya. Tapi kalau ikut soalan tadi ya, mesti 40, jadi cikgu sampai 40 lah, sudah cukup. Tak ingat pasi S guna apa? Pasi S kita guna sebatang atas, sebatang atas. Tak mesti bermula dengan kegelapan longgokan kosong. Jadi soalan ni soal beli ya, kosong. Jadi kita terus. Tak perlu lagi cari ya sebelum dia. Tak perlu sebab sudah kosong. Jadi kita boleh terus pakai sebatang atas ini lah, bermula dengan sebatang atas ini. Jadi 44,5. Jadi kita boleh selang 2 cm. Cukup atau tidak? Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 par, betul? Jadi kita tengok cukup atau tidak. Kalau kita bermula dengan sini 44,5. Okey, cukup atau tidak? Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, cukup ah. Jadi kita boleh selang 2 cm. Kalau tidak cukup, terpaksa kita selang 5 petak di sini ya. Jadi yang lain selang 2 cm. Hanya awal 5 petak kalau tidak cukup. Tapi sekarang cukup, jadi semua samalah. Selang 2 cm. Okey, seperti atas tulisan ikut tadi yang kamu cari ya, selang 2 cm. 74,5. 84,5 dengan terakhir 104,5. Okey. Jadi yang pertama kosong, jadi tak perlu fikir panjang. Ingat guna pangkal, jangan pakai. Ada yang nampak pelajar pakai titik, tidak boleh ya. Graf mesti pakai pangkal untuk blok ah. Jadi kegelapan longgokan pertama 4. Ingat 2 petak 1 jadi okey 1, 2, 3, 4 ikut skala yang tadi saya cakap. Jadi ini adalah 4. Okey. Seterusnya ialah 14. 14. Kamu boleh bermula dengan 10 10, 11, 2 petak 11, 12, 13, 14. Okey, ini ya 14. Okey, seterusnya ialah 31. Jadi kamu boleh bermula dengan 30. Okey. 2 petak 1. Jadi 31 di sini. Okey. Seterusnya 37. Ingat guna kegelapan longgokan jadi 37. Jadi kamu boleh bermula dengan 35. Jadi 35, 36, 36, 37 di sini ya. Okey. Seterusnya 39. Sama juga boleh bermula dengan 35, 35, 36, 37, 38, 39. Jadi yang terakhir 40. Senang lah. Ingat okif jangan pakai pembaris mesti pakai tangan freehand lukis. Kalau pembaris yang bengkok pun boleh juga. Jadi ingat hari itu saya sudah cakap mesti macam mana? Ini ya. Mesti melalui tengah-tengah. Kalau atas sikit, bawah sikit memang salah. Jadi semasa kamu lukis okif ini mesti berhati-hati ya. Mesti melalui tengah-tengah dia. Freehand jangan ada yang garis terputus Kenapa cikgu dapat mahir untuk lukis sebab cikgu sudah cuba banyak kali sudah sebab cikgu sudah cuba banyak latihan ini tidak licin jadi mesti buat pembetulan Okey, dia licin maksudnya dia macam ini ataupun macam ini, dia tidak akan ujuk macam ini yang ada tajam-tajam punya. Okey, jadi yang ujuk tajam-tajam maksudnya tidak licin okey. Jadi maksudnya kamu mesti buat pembetulan ini tidak tajam inilah tidak tajam tadi cikgu tajam ini tidak tajam, dia boleh bengkok sikit Okey, sudah siap
Ingat, ini jangan lebih ya. Ada yang pelajar suka, tiap kali suka lukis lebih. Saya pun tak tahu kenapa. Ini jangan lebih ya. Kalau lebih, salah. Okey, sebab maksimum dia sampai 40 Maksimum dia sampai 40. Sorry ya, bukan soalan ini ya. Ini. Maksimum dia sampai 40 sahaja. Okey. Jadi, jangan lebih. Okey, jangan lukis lebih. Kalau dia sampai 40, jadi kamu lukis sampai 40 sudah cukup lukis sampai 40 cukup. Ada yang belajar terlalu cepat contoh, cikgu tunjuk satu contoh lagi ya. Okey, ada yang belajar terlalu awal, terlalu cepat dia sampai garis ini ya. Dia sampai garis ini, lepas tu cikgu saya lukis lurus macam ini. Boleh tak? Tidak boleh ya. Tidak boleh. Maksudnya sebelum kamu sampai titik ini, garis kamu jangan sentuh paling tinggi ya. Sebab 40 ialah paling tinggi kan. Jangan terlalu awal sentuh garis ini. Kamu mesti pusing sampai masa terakhir baru kamu sentuh titik yang paling tinggi itu. Boleh faham? Jadi ini ialah okif Okey, okif. Jadi kita pergi ke soalan yang terakhir, ialah untuk cari apa? Median. Okey, median. Masih ingat rumus median? Tular kegelapan Tular kegelapan bahagi dengan 2. Okey, ini C ya, soalan C. Median kita kena cari ke berapa dulu? Ke berapa maksudnya 40 bahagi dengan 2. Okey. Jadi 40 jumlah kegelapan 40 Jadi bahagi dengan 2, jadi ke 20. Okey, maksudnya kamu cari kegelapan ke 20. Okey. 20 sini ya. Guna pembaris sampai garis yang kamu lukis Okey. Sampai garis yang kamu lukis. Lepas tu pusing turun bawah. Jangan bengkok garis kamu. Okey. Maksudnya kamu kena cari nilai ini ya berapa. Okey. Nilai ini berapa. Kita tengok balik lagi buku skala dia berapa. 2 sen kepada 10 ikut buku dia. 2 sen kepada 10. Kalau 2 sen kepada 10 maksudnya ikut skala yang hari itu cikgu cakap 2 sen kepada 10 maksudnya satu peta kecil berapa? 1 unit. Senang kan? 1 unit. Okey. 1 unit. Maksudnya ini 1 jadi satu peta kecil mewakili 1 sebab skala dia pakai 10 Satu peta kecil maksudnya kamu tambah 1 dah sangat senang. Jadi sini kita mula sini ya, lebih senang. Jadi ini adalah 64.5. 64.5 jadi tambah satu lagi, satu peta jadi satu peta mewakili 1. Jadi ini akan menjadi 65. Okey, 65.5. Jadi tambah satu lagi 66.5 tambah satu lagi 67.5 tambah satu lagi 68.5. Maksudnya di sini ialah 68.5. Boleh faham? Maksudnya jawapan kamu tulis ke-20 kegelapan yang ke-20. Jadi jawapan ialah 68.5. Kalau kamu nak tulis saat pun boleh sebab unit dia pakai saat. Boleh? Okey, jadi sudah lengkap 2 soalan untuk latihan pengukuran. Jadi kamu salin soalan, cuba faham soalan, cuba buat sendiri dan boleh semak jawapan kamu dengan jawapan cikgu Jadi untuk mentambah kemahiran kamu untuk menjawab soalan topik ini Sampai sini saja. Jadi thank you terima kasih keras.